Selamat pagi Tuan, nama saya Wasigel. So, soalan saya, adakah Tuan pernah mendengar tentang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA? Okey, terima kasih lah. Siapa cerita tu? Wasigel. Daripada UTM, sudi datang ke bengkel MG Auto untuk berfungsi ilmu pengetahuan tentang OSHA lah, di antara tim student UTM dengan pihak kami di MG Auto lah. So, memang biasa dengar lah, OSHA ni adalah satu akta yang telah digazetkan oleh pihak kerajaan Malaysia dan telah di-endorse oleh pihak parlimen lah. Dan akta ni adalah bagi melindungi setiap pekerja dalam berbagai sektor lah. So matlamat utama adalah melindungi pekerja. Tujuan akta ni diwujudkan lah. So, soalan kedua saya, bagaimanakah organisasi memastikan semua pekerja mematuhi peraturan keselamatan? Setiap organisasi perlu mematuhi akta OSHA ni dengan membuat pemantauan kepada setiap pekerja secara harian, bulanan atau mingguan lah. Tapi praktisnya, kalau yang kebiasaan dilakukan dalam industri adalah secara audit atau pemeriksaan mengejut dari masa ke masa, dan ada kebiasaannya juga dibuat secara berjadual, secara bulanan, bagi tujuan memastikan setiap pekerja mematuhi akta OSHA itu sendiri, seperti contohnya pemakaian peralatan keselamatan, PPE, antaranya kasut keselamatan lah, yang salah satu basic lah, itu kasut keselamatan yang perlu dipakai lah. Itu yang first, pertama lah, biasa orang digunakan lah. So, soalan ketiga saya, apakah polisi atau prosedur keselamatan yang perlu dipatuhi oleh pekerja setiap hari? Polisi yang perlu dipatuhi itu dari segi pemakaian PPE lah. Salah satu, yang pertama sekali kasut, itu tak boleh lah. Yang keduanya, kalau dia melibatkan kerja welding contohnya, dia kena pakai yang Google untuk protection daripada cahaya welding itu sendiri. Dan juga dari segi kalau tempat yang persekitaran yang bising, dia ada pakai earplug. Jadi tengok dari segi apa aktiviti kerja tu yang perlu dilakukan. Soalan terakhir saya, adakah organisasi menyediakan peralatan perlindungan diri PPE? Bagaimanakah penggunaan jet dipantau? Okey, itu memang menjadi tanggungjawab mana-mana organisasi atau pemajikan perlu menyediakan peralatan keselamatan. Pertama kali, khususnya macam yang saya suka sebut tadi, adalah kasut keselamatan ataupun safety suit. Yang keduanya, peralatan pelindung yang lain, iaitu untuk PPE Google, untuk di kerja welding, earplug kalau di tempat yang bising, dan juga peralatan keselamatan lain lah. Kalau sekiranya menggunakan, kalau pinggir kami kenderaan, dia kena ada satu jack, dia jack untuk angkat kenderaan, jack sistem bentuk hidrolik, yang perlu juga diperiksa dari masa ke masa lah. Biasanya kebiasaan ni kami akan buat pemeriksaan secara berjadual lah. Tapi selain jadual, kita buat pemeriksaan secara mengejut, ad hoc. Ad hoc tu untuk memastikan setiap pekerja tu memang patuh kepada keperluan pemakaian atau penggunaan PPE itu. Itu saja, and terima kasih bagi peluang untuk interview ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasihlah kepada tim student UTM yang telah sudi ke bengkel MG Auto di sini untuk kita sama-sama berfungsi ilmu, maklumat dan sebagainya berkaitan dengan OSHA ni lah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nazira lah yang ambil tugas ni pula. Okey, yang soalan pertama, adakah Tuan pernah menghadiri latihan talimat atau kursus berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja? So, kalau jawapan ya, apakah Tuan dipelajari? Okey, kalau memang kalau ikut rekod yang lepas-lepas tu pernah hadir lah. Tapi tak ingat tahu berapa tu. Pernah ada beberapa siri lah yang pernah dianjurkan oleh majikan terdahulu. Dan kalau pada pendapat saya, memang satu program yang sangat baik lah, khususnya kepada
pihak majikan ataupun organisasi dan juga pada kerja. Sebab akta ni memang telah diluluskan di peringkat parlimen dan telah dikuaskan oleh pihak kerajaan Malaysia. So perkara ini ataupun akta ni perlu diperluaskan dari segi pengetahuan dia kepada masyarakat pekerja lah khususnya dan juga majikan lah. So banyak pengetahuan yang akan diperoleh lah kalau kita dapat menghadiri macam seminar ke dan sebagainya lah, khususnya dalam kaitan dengan OSHA ni lah. Okey. Soalan pertama saya, Ya. apakah bahaya yang paling kerap ditemui di tempat Bahaya yang kerap berlaku ni biasanya kalau di bengkel kenderaan ni tergelincir ataupun jatuh lah. Ya. Kalau kebiasaannya lah yang berlaku lah. So, tapi kekerapan tu tidaklah berlaku setiap hari, setiap minggu ataupun bulan. Itu jarang lah. Dan kebanyakan risiko dia pada aktiviti yang tersebut. Siapakah yang bertanggungjawab mengenal pasti dan menilai bahaya tersebut? Okey, pihak tanggungjawab adalah kalau di bengkel tu pegawai pengurus itu dan perlu buat secara individu ataupun kumpulan lah. Kalau sekiranya buat secara individu dan perlu disampaikan kepada pasukan yang sebagai ahli-ahli akan risiko ataupun bagi pekerja. Contohnya macam sebut tadi, lantai licin, bagi dia jatuh dan punca dia kena mungkin punca ini tumpahan minyak, sebagai contohnya. Soalan ketiga, bagaimanakah organisasi mengurangkan risiko daripada bahaya yang dikenal pasti? Salah antara faktor yang boleh mengurangkan adalah menunjukkan satu kesedaran daripada pihak majikan dalam organisasi ataupun organisasi kepada semua rakan sekerja dalam khususnya kalau bengkel kenderaan ini daripada semua anggota pekerja lah, tentang risiko bahaya dan perlu diperingatkan setiap hari khususnya dan juga dari masa ke masa lah, dan perlu akan ada satu macam papan kelihatan signboard sebagai peringatan utamakan keselamatan. Itu salah satu mekanisme macam bengkel kami yang kami adakan lah, utamakan keselamatan.